Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma amin. Amma ba'd. Sidang penonton, para pelajar, kakak-kakak, adik-adik sekolah menengah Cik Tom yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada dalam Usrah Nurani, anjuran Panitia Pendidikan Islam, Sekolah Menengah Kebangsaan Cik Tom, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Apa khabar semua? Moga semua sihat. Setiap manusia memerlukan pengorbanan. Bukti cinta kita kepada sesuatu itu, kita perlukan pengorbanan. Tengok berapa ramai yang bercinta menyebut, kan, ku ukir namamu di atas gunung jerai. Nampak? Aku nak ukir nama hang atas gunung jerai. Sipnya tinggi gunung jerai tu, nak ukir nama awet dia, nama kekasih dia. Wah, hebat. Setiap orang dia ada pengorbanan. Dalam cinta ada pengorbanan. Tengok macam mana lagu yang dia sebut, Amalina, Amalina, kau satu, ku tidak punya dua. Nak habaq kata sayang dekat hang, kat orang lain ku tak sayang. Kita ada Tuhan yang maha agung, Tuhan yang patut kita sayang, Tuhan yang layak dicintai. Tuhan artinya semua orang berkehendak kepada dia. Semua orang perlukan Allah, semua orang perlukan Tuhan. Maka Tuhan yang bernama Allah itu, Tuhan yang namanya Allah, yang kita sembah, yang kita yakin, yang kita percaya, Allah itulah tempat yang paling utama kita melemparkan cinta kita kepadanya. Lihat kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Allah Ibrahim AS, Allah sayang Nabi Ibrahim, tapi Allah uji dengan pelbagai ujian. Ujian ni tanda sayang. Kenapa? Kerana beza. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa bila kita mencintai Allah, Allah sayang kita, kita diuji dengan ujian yang lagi hebat. Macam Nabi Muhammad SAW patah gigi dalam peperangan. Nabi Muhammad orang nak bunuh sahabat-sahabat, dibunuh, berlaku peperangan. Nabi Nabi kena hijrah, kesempitan yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam kota Mekah. Kenapa benda ni berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW? Sedangkan Nabi itu kekasih Allah. Kenapa Nabi Isa berlaku sedemikian? Kenapa Nabi Musa? Kenapa Nabi Nuh? Kenapa Nabi Lut? Semua Nabi-Nabi ada ujian. Beza kita dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, ujian itu meningkatkan pahala. Hari ini kita diuji dengan wabak, Allah bagi pahala kepada kita. Maka orang yang tak beriman kepada Allah, segala ujian ini tidak mendatangkan apa-apa kepada dia. Bukti kita sayangkan Allah, bukti kita cintakan Allah, ialah Allah nak uji kita. Dan kita menghadapi ujian Allah itu dengan penuh ketenangan, insya-Allah. Nabi Ibrahim AS diuji. Pertama, ujian Nabi Allah Ibrahim AS, kahwin tak ada anak. Kahwin tak ada anak. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim ni, dia mempunyai seorang ayah yang kerjanya memahat kayu dan batu untuk dijadikan berhala sembahan orang-orang pada ketika itu. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim AS berada pada zaman sebuah kerajaan zalim, kerajaan yang syirik, yang menyembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Nabi Allah Ibrahim AS dibakar dalam unggun api yang besar kerana Nabi Allah Ibrahim telah memecahkan patung-patung sembahan kaumnya. Menyebabkan Nabi Allah Ibrahim AS dia dikenakan tindakan bunuh oleh kerajaannya. Pemerintah dahulu menjatuhkan hukuman mati dengan bakar hidup-hidup Nabi Allah Ibrahim AS. Yang kelima, Nabi Allah Ibrahim AS bila dah dapat anak, meninggalkan pula anaknya di kota Mekah, kawasan kering kontang, tidak ada air, tak ada makanan. Yang keenam, Nabi Allah Ibrahim bila dia mai balik, dia tengok anak dia dah besar, Allah uji Nabi Allah Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Allahu Akbar. Cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah bukan takat semayang. Sampai nak sembelih anak pun Nabi Allah Ibrahim sanggup. Nabi Allah Ibrahim panggil anak dia, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anak, aku mimpi semalam, aku melihat aku menyembelih kamu. Mimpi para nabi adalah benar.
bukan macam mimpi kita. Kata Nabi Allah Ibrahim AS, "Fanzur madza tara?" Wahai anak, apa pandangan kamu terhadap mimpi aku? Seorang ayah memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih. Ya, macam kita lah kakak, ayah bagi pilihan kat kita. Nak pakai baju raya lagu mana, nak buat apa dan sebagainya. Namun, di sebalik pilihan ataupun di sebalik kemudahan atau kebebasan yang diberikan itu, kita masih ada undang-undang yang kita tak boleh langgar. Contoh, naik kereta di Malaysia ni mesti duduk jalan sebelah kiri, tak boleh duduk belah kanan. Duduk belah kanan hang belaga dengan orang. Lampu hijau kena berhenti. Walau kita bebas bergerak, kereta kita, duit kita, minyak kita, ikut suka kita nak pusing pergi mana, tapi kebebasan itu masih tertakluk kepada undang-undang jalan raya. Begitulah kita, walau kita bebas nak buat apa, kita masih terikat dengan undang-undang Allah Ta'ala. Kerana kita ni hambanya. Sedar diri tak kita ni hamba Allah. Bila kita tahu kita ni hamba Allah, kita akan faham dan kita akan akur segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka anak Nabi Allah Ibrahim AS ni, Nabi Ismail, bila ayah dia kata, "Fanzur madza tara?" Apa pandangan kamu wahai anakku? Tengok ni kakak-kakak, adik-adik. Ni nak abang ni, pelajar Cik Tom. Orang yang ada ilmu, orang yang ada iman, yang ada adab, yang ada yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia percaya dengan Allah, orang yang soleh, ahli syurga, walau diberi pilihan, dia akan buat pilihan yang benar. Dia tak akan buat pilihan yang tak elok. Ni ada pilihan, boleh keluar dengan jantan. Kita pun keluar dengan jantan. Ada pilihan. Pi sampai jantan masuk. Buat benda-benda yang tak elok. Buat benda-benda yang Allah laknat. Sehingga melahirkan anak, buang anak dan sebagainya. Ni semua dosa-dosa ni Allah tak pandang di akhirat besok ni. Nabi pun tak mau tengok muka kita. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga adik-adik yang ada di sekolah menengah Cik Tom terpelihara daripada dosa besar, zina, arak, judi dan sebagainya. Baik. Jadi Nabi Allah Ibrahim AS bila memberi pilihan pada anaknya kata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapa, buatlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Tengok Nabi Allah Ibrahim AS. Dia suruh anak dia pilih, anak dia kata apa? Wahai bapa, buat apa yang Allah suruh. Seolah-olah Nabi Ismail nak kata apa? Ayah tak payah tanya. Buat saja. Kalau Allah suruh, buat. Macam kita. Cikgu suruh pakai tudung labuh. Kita petikai. Kita balik keluar sekolah. Kita buka tudung. Keluar daripada sekolah. Kita pakai baju ketat. Sedangkan Nabi larang. Bukan cikgu yang melarang. Cikgu hanya menyampaikan. Allah yang melarang. Orang perempuan wajib tutup aurat. Hang tak mau pakai tudung, hang pakai canvas atas kepala. Hang tak mau pakai canvas, hang balut seorang abang. Janji tak nampak aurat ketika keluar daripada rumah. Baju kena longgar, tudung kena labuh, tutup bentuk dada, tutup bentuk pinggul, tutup bentuk badan. Jangan bagi nampak. Semua ni Allah laknat. Allah laknat dan Allah jauhkan kita daripada api neraka. Seronok di dunia, tapi tak seronok di akhirat. Kenapa? Dunia tidak kekal lama. Semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, pelajar Cik Tom mati, aku pun mati. Semua orang mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang mati. Maka pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS sanggup menyembelih anaknya. Dan peristiwa itu Allah Ta'ala rakamkan di satu bukit dekat Mina. Saya pernah sampai di kawasan tersebut. Saya dah tengok tempat tu. Bila Nabi Allah Ibrahim baringkan anak dia Nabi Allah Ismail, letak pisau, tarik nak sembelih. Allah gantikan anaknya dengan binatang daripada syurga, kibas, lalu disembelih binatang. Bukan menyembelih anaknya. Allah nak tengok je, nak buat kedak. Bukan suruh sembelih. Tapi Allah nak uji Nabi Ibrahim sanggup menyembelih anaknya sekalipun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa pengorbanan yang kita buat sempena Aidul Adha yang kita akan tempuhi. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, ingat kita pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang sangat hebat. Nabi kata, amalan-amalan yang kita buat di awal ini, 10 hari pertama ini adalah semuanya baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah merakamkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala merakamkan, Allah mengatakan, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan 10 malam yang terakhir. Subhanallah. 10 malam yang terakhir adalah dan 10 malam yang terbaik, iaitu 10 malam pertama Zulhijjah. Kata Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya, inilah malam-malam atau hari-hari yang terbaik dan penuh dengan keberkatan. Kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian,
apa pengorbanan yang perlu dibuat oleh seorang pelajar? Pertama, kita kena korbankan nafsu kita. Korbankan nafsu kita, iaitu kita kena kukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna takwa? Buat benda baik, tinggal benda jahat. Buat benda baik, tinggal benda jahat. Baik. Contoh, kita nak pakai baju ketat, tak payahlah. Kita pakai dalam rumah, tak perlu pakai di luar. Tak payah pakai di media sosial. Okey? Kita jangan menyentuh lelaki yang bukan abang kita, yang bukan ayah kita, yang bukan suami kita. Yang ni kena ingat. Kerana nikmat yang kita seronok sat-sat ni, semua Allah akan tarik selepas kematian. Yang kedua, jangan ada sesuatu yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Banyak Instagram. Okey, saya pada Instagram, boleh follow Instagram saya. Boleh follow di subscribe YouTube saya. Ada. Ada. Tapi itulah. Nak abang kata jangan benda itu melalaikan kita daripada mengingati Allah. Kita main TikTok, gedik sana, gedik sini, gedik sana, gedik sini. Akhirnya, video-video yang dimuatkan dalam TikTok itu mendatangkan dosa. Bayangkan kita dah mati, hari-hari orang tengok dosa kita. Kita dah mati dah, orang tengok gambar kita, orang publish gambar kita, orang buat stiker gambar kita dalam WhatsApp. Kita dah mati. Gambar aurat kita terdedah puluh tahun, ratus tahun dalam media sosial. Kita duduk dalam kubur, kita tak boleh tolong padam. Orang lain tak mau padam kerana kita telah mati. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian, yang ketiga, kakak-kakak kena kawan dengan orang soleh, berkorban. Kita cari kawan yang baik. Korbankan masa kita, korbankan kehendak kita, carilah kawan yang baik. Kerana kawan yang baik akan membentuk kita jadi baik. Ni Nabi habaq ni. Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi kata, kawan itu akan ikut perangai kawan dia, cara hidup kawan dia, agama kawan dia, rajin semayang ke, malas semayang ke, pakai baju lagu mana, loklak ke tak loklak. Nabi kata dia akan ikut kawan dia. Maka Nabi SAW kata, falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi kata, maka tengoklah salah seorang kamu bila nak kawan. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kakak-kakak kena ada kekuatan, himmah, keinginan yang tinggi nak belajar. Walau dalam musim pandemik, kena ada kekuatan. Aku ada jadual, sehari mesti baca buku 2 jam, 3 jam, 4 jam. Quran mesti baca. Subuh mesti salat. Aurat kena jaga. Tolong mak ayah. Banyak zikir, banyak selawat. Yang ni kena buat. Yang kelima, kita kena jaga waktu kita. Waktu muda tak sama macam waktu tua. Waktu muda tak sama dengan waktu tua. Waktu muda ni special. Ibadat buat apa pun sempurna. Gigi. Bayangkan. Kita semayang, kita baca sedap. Pasal apa? Gigi kita masih penuh. Bayangkan kalau gigi dah tak ada, bukan takat baca Quran payah, nak makan payah dan lain-lain, semua jadi payah. Yang keenam, kita kena jadi mujahid li nafsi. Kakak-kakak kena jadi pejuang untuk diri sendiri. Pertahankan diri kita, pertahankan mata kita, pertahankan telinga kita, pertahankan mulut kita, pertahankan anggota kita daripada memaksiatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nah? Kakak-kakak, adik-adik sekolah menengah Cik Tum yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nah? Insya-Allah sama-sama kita amalkan. Dan yang terakhir, jadilah kita orang yang memberi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membina Kaabah, melakukan satu ibadat yang besar, subhanallah, yang akhirnya memberi manfaat kepada semua orang. Sehingga solat kita hari ini menyebut nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nampak? Kita sebut nama Nabi Ibrahim dalam sembahyang kita seperti yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, teruskan berkorban. Korban itu tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korban. Makna apa korban? Qaf, ra, ba, alif, nun. Korban dalam bahasa Arab. Bukan K. Itu bahasa Melayu. Korban lain. Ni korban. Yang ni at-taqarrub ilallah. Mendekatkan diri dengan Allah. Buat sesuatu. Seperti anak Nabi Adam alaihissalam yang berkorban kerana Allah. Habil berkorban kerana Allah, Allah terima. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Abang dia nama Qabil, Allah tolak. Tapi Habil, Allah terima korban dia kerana dia buat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri Usrah Nuraniyah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.